Kopi Vasian, Izo Rita Shajonis Mijol, Miampai Dio Surat BTTV, Serap Diti. Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan selama 2 minggu di 6 negeri termasuk Sabah. Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor dan Sabah selama 14 hari bermula 13 Januari sehingga 26 Januari. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pula dilaksanakan di 6 negeri iaitu Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan juga bermula 13 Januari sehingga 26 Januari. Beliau berkata, keputusan ini dibuat berdasarkan penilaian risiko Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara dan nasihat pakar kesihatan awam. Justru berdasarkan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara MKN serta pelbagai kementerian dan agensi serta nasihat pakar-pakar kesihatan awam di dalam negara, kerajaan bersetuju dengan pandangan bahawa satu tindakan yang tegas perlu diambil untuk memutuskan rantaian jangkitan penularan virus COVID-19. Dan untuk itu, kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau MCO untuk tempoh 14 hari bermula jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021 hinggalah 26 Januari 2021. Perintah itu melibatkan 3 peringkat pelaksanaan. Perintah ini melibatkan 3 peringkat pelaksanaan seperti berikut. Pertama, PKP ke atas 6 buah negeri. Saya sebutkan 6 buah negeri. Apa dia negeri itu? Iaitu Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan, ini masuk Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor dan Sabah. Ini PKP. Kedua, PKP bersyarat, PKPB. Yang ini juga ke atas 6 buah lagi negeri, iaitu negeri Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Ketiga ialah PKP pemulihan. Macam mana yang pernah kita buat dahulu, PKPP. Ini akan dilaksanakan untuk negeri Perlis dan Sarawak dan akan diteruskan sepanjang tempoh ini. Negeri-negeri yang dikenakan PKP yang saya sebutkan tadi adalah negeri yang berisiko tinggi. Yang ini hasil penilaian risiko oleh KKM dan tahap keupayaan perkhidmatan kesihatannya telah hampir mencapai kapasiti maksimum. KKM akan membuat penilaian risiko secara berterusan bagi memutuskan sama ada pelaksanaan PKP ini akan ditamatkan atau diteruskan sebelum tempoh 2 minggu berkenaan ini tamat. Katanya, dengan pelaksanaan PKP itu, sebarang aktiviti sosial melibatkan perhimpunan orang ramai seperti kenduri kahwin, persidangan, perarakan keagamaan dan sukan berkumpulan tidak dibenarkan. Beliau berkata, hanya sektor ekonomi perlu seperti penghilangan dan pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan dan pengedaran serta perladangan dan komuniti. Muhyiddin berkata, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI akan memperincikan jenis-jenis perkhidmatan yang disenaraikan sebagai sektor ekonomi perlu.
Bagi mengurangkan risiko jangkitan dan memutuskan rantaian COVID-19 ini, aktiviti sosial, saya sebut lagi aktiviti sosial yang melibatkan perkumpulan ramai seperti kenduri kahwin, persidangan, perarakan keagamaan termasuk Taipusam, Tahun Baru Cina, mesyuarat, seminar, kursus dan sukan berkumpulan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Saya sebut sekali lagi, tidak dibenarkan sama sekali. Bagaimanapun bagi negeri-negeri di bawah pelaksanaan PKPP, iaitu pemulihan, aktiviti sosial adalah dibenarkan tertakluk kepada pematuhan SOP yang ketat. Pergerakan rentas negeri, ini ramai yang berminat nak tahu. Pergerakan rentas negeri tidak dibenarkan di seluruh negara. Untuk bagi manakala bagi kawasan PKP, pergerakan rentas daerah juga tidak dibenarkan. Rentas negeri tak boleh, rentas daerah pun tidak dibenarkan. Susulan larangan pergerakan berentas negeri dan daerah, Operasi Sekatan Jalan Raya SJR akan mula berkuat kuasa pada jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari. Bagi negeri yang dilaksanakan PKP, pergerakan adalah terhad di dalam 10 km radius sahaja. Bagi tujuan membeli barangan keperluan dari pasar raya atau kedai runcit yang berdekatan, hanya 2 anggota isi rumah yang dibenarkan untuk keluar dan berada di dalam kenderaan yang sama. Mana-mana individu yang melanggar larangan ini boleh dikenakan kompaun maksimum RM1,000. Jadi susulan larangan pergerakan merentas negeri dan daerah ini, Operasi Sekatan Jalan SJR akan mula berkuat kuasa pada jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021. Dan bagi negeri yang dilaksanakan PKP, pergerakan anda adalah terhad di dalam 10 km radius saja. Bagi tujuan membeli barangan keperluan dari pasar raya atau kedai runcit yang berdekatan, hanya dua orang anggota isi rumah yang dibenarkan untuk keluar dan berada dalam kenderaan yang sama. Mana-mana individu yang melanggar larangan ini boleh dikenakan kompaun maksimum RM1,000. Bilangan pekerja dalam kumpulan pengurusan dan sokongan yang dibenarkan berada di pejabat turut dihadkan. Majikan yang melanggar prosedur operasi standard SOP ditetapkan dan menyebabkan berlakunya penularan jangkitan COVID-19 akan diambil tindakan tegas termasuk menutup premis berkenaan. Bagaimanapun hanya 30% pekerja dalam kumpulan pengurusan yang dibenarkan berada di pejabat, manakala bagi pekerja dalam kumpulan sokongan, jumlah pekerja yang diperlukan pada satu-satu masa akan ditentukan oleh majikan masing-masing. Ingin saya ingatkan, jumlah pekerja yang ditentukan mestilah mengambil kira pematuhan ketat SOP yang ditetapkan. Jangan sampai tiada penjarakan fizikal langsung sewaktu berada di tempat kerja. Mana-mana majikan yang melanggar SOP dan menyebabkan berlakunya penularan jangkitan COVID-19 di tempat kerja, tindakan tegas akan diambil berdasarkan undang-undang termasuk menutup premis berkenaan. Arahan bekerja dari rumah akan dikuatkuasakan bagi perkhidmatan yang tidak disenaraikan sebagai essential services. Bagi sektor atau perkhidmatan yang tidak disenaraikan sebagai essential services, arahan bekerja daripada rumah atau work from home akan dikuatkuasakan. Semua majikan mesti mematuhi arahan ini untuk mengurangkan pergerakan di dalam komuniti.
terutamanya di kawasan yang berkepadatan tinggi. Hanya dengan langkah ini kita dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di tempat kerja. Meskipun terdapat sekatan pergerakan yang ketat, khususnya di negeri yang dikenakan PKP, pengecualian diberikan kepada pelajar dan calon peperiksaan utama. Walaupun terdapat sekatan pergerakan yang ketat, khususnya di negeri-negeri dikenakan PKP, pengecualian diberikan pada pelajar dan calon peperiksaan utama, termasuk peperiksaan SPM untuk sesi 2020 dan 2021. Mereka ini dibenarkan hadir ke sekolah dengan SOP yang ketat. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia akan nanti memperincikan SOP ini. Tegas Perdana Menteri, tempoh 2 minggu yang akan datang adalah amat penting untuk negara. Tempoh 2 minggu yang akan datang ini amatlah penting untuk bukan saja diri kita tetapi juga seluruh negara. Semua kebebasan yang kita korbankan ini terputus hubungan dengan rakan-rakan, berada dalam isolasi di rumah dan kesukaran untuk melakukan aktiviti sosial di luar akan mampu menyelamatkan nyawa kita semua. Virus ini sekarang ini telah pun berada di dalam komuniti dan virus ini sekarang ini hidup bersama kita. Jadi janganlah kita merasa terlalu selesa dan akhirnya mengabaikan langkah-langkah pencegahan yang begitu mudah untuk kita amalkan, seperti kerap mencuci tangan dengan sabun, memakai pelitup muka dengan betul, jaga jarak fizikal dan elakkan dari bersentuhan. Tan Sri Muhyiddin turut menjelaskan mengenai plan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19 akan bermula pada 21 Januari 2021 di 9 buah hospital Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah kelolaan Pusat Kajian Klinikal Clinical Research Centre CRC masing-masing. Kajian klinikal yang pertama dilakukan di Malaysia ini dijangka akan melibatkan seramai 3,000 sukarelawan dan Malaysia bakal menjadi negara pertama di luar negara China untuk kajian calon vaksin inactivated COVID-19 vaksin buatan Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences China, APSCAM ini. Kesemua keperluan regulatory termasuk kelulusan etika daripada Medical Review and Ethics Committee MREC dan akhir sekali Clinical Trial Import License CTIL daripada NPRA telah diperolehi pada 8 Januari 2021. Kerajaan Sabah menyokong pelaksanaan PKP. Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS sependapat dengan keputusan Kerajaan Persekutuan dalam melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP selama 2 minggu bermula 13 Januari ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata pelaksanaan PKP itu perlu bagi menghentikan peningkatan kes COVID-19 di Sabah. Dengan itu, beliau menggesa orang ramai agar mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan pihak berkuasa bagi menghentikan rantaian jangkitan COVID-19. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun buat hari kedua berturut-turut dengan 374 kes dilaporkan hari ini berbanding 403 kes malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 41,040 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, 1 kematian dilaporkan di Hospital Duchess of Kent Sandakan membabitkan seorang lelaki berusia 50 tahun. Ini menjadikan kumulatif kematian di Sabah meningkat kepada 283 kes. Tiada kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD di Kampung Paginatan dan Maringkan Ranau ditamatkan hari ini sebagaimana dijadualkan.
Hari ini, 306 pesakit di Sabah telah sembuh, manakala 2,710 pesakit sedang menerima rawatan. 315,248 bakul makanan telah diagihkan setakat ini. Kerajaan Sabah menghargai sumbangan pelbagai pihak untuk memerangi COVID-19. Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS sentiasa menghargai dan mengalu-alukan sumbangan serta bantuan daripada pelbagai pihak dalam bersama-sama memerangi wabak COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor berkata sumbangan daripada pelbagai pihak termasuk sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan badan-badan amal penting dalam membantu kerajaan menangani pandemik ini. Haji G berkata demikian selepas menyaksikan penyerahan sumbangan COVID-19 daripada Dewan Perniagaan Cina Bersatu Sabah SUCCC dan Badan Kebajikan Islam Kementerian Kewangan MOF Sabah kepada Persatuan Perubatan Malaysia MMA di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah siang tadi. Presiden SUCCC Tan Sri Andrew Liu menyerahkan sumbangan RM500,000 kepada pengerusi MMA Cawangan Sabah Profesor Dr. Q. Syekh Tek. Sementara Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Sabah Rusdin Riman menyerahkan sumbangan Badan Kebajikan Islam MOF sebanyak RM13,500 kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Safar Untung. Hampir 112,000 pekerja asing di Sabah belum menjalani ujian saringan COVID-19. Bermula 1 Januari lalu, pekerja asing wajib menjalani ujian saringan COVID-19 bagi menangani penularan pandemik itu. Namun di Sabah, hampir 112,000 pekerja asing belum menjalani ujian saringan berkenaan. Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Sabah, Wan Zulkifli Wan Setapa berkata, setakat ini hanya 3,200 orang pekerja asing telah menjalankan ujian saringan COVID-19 melibatkan 700 majikan. Ketika ini, terdapat 115,157 orang pekerja asing yang bekerja dalam pelbagai sektor di Sabah, melibatkan sejumlah 7,578 majikan. Tegas Wan Zulkifli, Sabah antara negeri yang mencatat kes harian COVID-19 tertinggi. Dengan itu, kerajaan perlu memastikan majikan mematuhi arahan itu dan melaksanakan ujian saringan ini. Wan Zulkifli berkata demikian kepada media selepas operasi penguatkuasaan tanggungjawab majikan untuk melakukan ujian saringan COVID-19 kepada pekerja asing di Kota Kinabalu siang tadi. Wan Zulkifli juga mengingatkan majikan di negeri ini supaya melakukan ujian saringan COVID-19 terhadap pekerja asing sebelum 28 Februari ini. Kegagalan berbuat begitu boleh menyebabkan majikan didakwa mengikut Akta 342 di bawah peruntukan peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan nombor 9/2020 perkara 10. Pemimpin Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM diingatkan agar sentiasa memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nabawan, Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin berkata, mereka yang dilantik perlu memanfaatkan peluang itu untuk menabur bakti dan berkhidmat di tempat sendiri. Tegasnya, setiap peluang dan potensi perlu dimanfaatkan secara bijak dalam memberikan khidmat bakti yang maksima kepada masyarakat. Masalah dan keluhan masyarakat akar umbi adalah keutamaan dan perlu didengar dan diselesaikan dengan adil
dan bijak. Selain itu, ambil peluang yang ada ini untuk sama-sama membuktikan kepada masyarakat luar bahawa kita mampu untuk bangun dan bergerak maju sama seperti daerah-daerah lain. Abdul Ghani turut mengingatkan pemimpin UPPM untuk mengelak dari sebarang kontroversi semasa menjalankan tugasan serta perlu meningkatkan prestasi kerja mereka. Adalah menjadi harapan beliau agar semua pihak sentiasa bekerja sebagai sebuah kumpulan, sentiasa bersatu, proaktif dan dinamik. Ini bagi membolehkan agenda yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan teratur dan membuahkan hasil. Abdul Ghani berkata demikian semasa merasmikan Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan UPPM di Nabawan Sabtu lalu. Dalam majlis itu, Abdul Ghani turut menyampaikan sebuah kerusi roda dan tongkat berkaki 4 daripada Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Daerah Nabawan kepada Jaifuandi Tukang dan John alias Anduan Tahol. Banjir melanda daerah Kudat. Hujan lebat sejak semalam mengakibatkan 5 buah kampung di daerah Kudat terjejas akibat banjir dan tanah runtuh. Berikutan itu, 44 orang mangsa dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara di Sekolah Kebangsaan SK Tun Mustafa sejak 4.20 pagi tadi. Angkatan Pertahanan Awam APM dalam satu kenyataan memaklumkan kampung terjejas adalah Kampung Landung Ayang, Kampung Seri Aman, Kampung Air, Kampung Tanjung Kapur dan Kampung Dampirit. Manakala di Kampung Seri Aman terdapat rumah yang hampir roboh dan berlaku kejadian tanah runtuh di Kampung Air dan Kampung Dampirit. Ketika ini, pemantauan masih dilakukan berikutan paras air semakin meningkat. Dengan itu, orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan keadaan cuaca dan paras air serta segera berpindah ke kawasan selamat jika paras air semakin naik. Pemantauan banjir melibatkan beberapa agensi termasuk APM, Jabatan Bomba dan Penyelamat, PDRM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Jabatan Kerja Raya, Sabah Electricity Sendirian Berhad dan pejabat daerah Matunggung. Kotohoran Misomo Tokovagu.